Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, bertemu lagi dengan Ustazah Mia, guru pendidikan Islam anda. Pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai menyambut seruan ilahi. Mari kita mulakan pelajaran kita. Pertama sekali, kita nak lihat apa dia maksud azan. Azan adalah lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu. Ya murid-murid, lafaz azan ni nak memberitahu kita yang mendengar ni bahawa telah masuknya waktu solat 5 waktu. Apabila kita terdengar aja bunyi azan, kita tahu, oh ini dah masuk maghrib ni. Kita dengar bunyi azan, kita tahu dah masuk waktu subuh. Jadi azan ini untuk mengingatkan kita bahawa telah masuknya waktu solat fardu. Baik, kita dah tahu apa maksud azan. Seterusnya kita lihat lafaz dan jawab azan. Apakah dia lafaz azan? Dan macam mana pula jawabnya? Baik murid-murid, kita lihat yang pertama sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ada nombor 2 kat situ, maksudnya apa? Dibaca 2 kali, betul? Biasa azan kan? Okey murid-murid, untuk ayat yang pertama ni Ustazah nak ingatkan, terutamanya murid-murid lelaki, sebab awak yang akan melaungkan azan. Nanti esok-esok awak pergi masjid, awak disuruh azan, ya. Untuk lafaz yang pertama ni banyak yang sebut salah. Kita tak sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar Allah. Tengok baris dia baris depan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat ru. Jangan sebut ra. Okey. Jadi ini yang pertama, dibaca 2 kali. Seterusnya asyhadu an la ilaha illallah 2 kali juga. Kemudian asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali juga. Hayya 'alas salah 2 kali. Seterusnya Hayya 'alal falah 2 kali juga. Kemudian as-salatu khairum minan naum. Baik, ini adalah tambahan untuk azan subuh. Kalau azan yang selain daripada subuh, dia tak ada as-salatu khairum minan naum. Okey, dan seterusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sekali saja. Dia tak ada ulang 2 kali. Dan yang terakhir, La ilaha illallah. Baik murid-murid, jadi ini adalah lafaz azan. Kalau kita tengok, semua diulang 2 kali kecuali kalimah, kecuali ayat yang 2 terakhir. Okey, kita dah tahu lafaz azan. Macam mana pula kita nak jawab azan? Kita dengar orang azan, kita kena jawab, kan? Jadi macam mana kita nak jawab lafaz azan? Okey, lafaz azan ni kita sebut sama dengan lafaz azan tu, kita nak jawab. Okey, contoh kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Sama ayatnya dengan lafaz azan, kecuali pada yang Ustazah dah tandakan dengan warna. Ada 2 warna di situ, iaitu warna merah dan warna kuning. Okey, jadi warna merah itu hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Kita tak jawab hayya 'alas salah, hayya 'alal falah juga. Jadi kita perlu jawab macam mana? Kita perlu jawab la haula wala quwwata illa billah. Okey, itu jawabnya. Yang lain semua sama.
Tapi untuk hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Dan yang warna kuning tu, pada waktu subuh sahaja, as-salatu khairum minan naum. Nak jawab apa? Kita tak jawab as-salatu khairum minan naum juga. Kita jawab sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta. Jadi lafaz jawab azan semua sama kecuali hayya 'alal salah, hayya 'alal falah dan as-salatu khairum minan naum. Baik, kita dah belajar, kita dah tahu lafaz azan dan jawabnya. Seterusnya murid-murid, kita lihat pula maksud iqamah. Apa pula iqamah ni? Tadi kita dah belajar tentang azan. Azan itu menandakan, nak menyatakan kita dah masuk waktu solat fardu. Iqamah ni pula apa? Iqamah ini adalah lafaz yang disyariatkan oleh Islam yang diucapkan bagi menyeru umat Islam mendirikan solat. Okey, kalau azan tadi bagi tahu kita dah masuk waktu solat, iqamah ni pula nak seru kita supaya mendirikan solat. Iqamah dia berasal daripada perkataan qama kan? Qama, bangun, berdiri. Jadi bila kita lafazkan iqamah, maknanya kita ajak orang yang mendengar supaya mendirikan solat, tunaikan solat. Okey, jadi itu adalah fungsi iqamah. Jadi kita dah tahu lafaz azan dan jawab azan. Macam mana pula lafaz iqamah dan jawab iqamah? Baiklah, kita tengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik murid-murid, dapat tak murid bezakan lafaz azan tadi dengan lafaz iqamah ni? Dia ada dua perbezaan yang nyata. Yang pertama sekali apa dia? Tadi nampak tak nombor 222 tadi kan? Lafaz azan dia ulang dua kali. Kalau lafaz iqamah ni kita baca sekali saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua sekali sahaja. Itu yang pertama. Azan dua kali, iqamah sekali. Dan perbezaan yang kedua, pada lafaz iqamah kita ada yang berwarna kuning tu. Apa dia yang warna kuning tu? Yang berwarna kuning ni adalah qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Lafaz ini hanya ada di dalam iqamah sahaja. Jadi kita tengok, inilah dua perbezaan antara azan dan iqamah. Jadi macam mana nak jawab dia? Jawabnya sama juga dengan azan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah juga jawabnya. Semua sama kecuali yang Ustazah dah warnakan. Macam tadi, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Jawabnya apa dia? La haula wala quwwata illa billah. Sama juga dengan azan tadi kan. Dan yang berwarna kuning tu, yang tadi warna kuning, as-salatu khairum minan naum, jawabnya lain. Yang ini qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Nak jawab apa? Okey, jawabnya aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Okey, jadi ini adalah lafaz iqamah dan jawab iqamah. Seterusnya murid-murid, kita lihat adab azan dan iqamah.
Okey, kita dah tahu macam mana lafaz azan dan iqamah, jadi kita tengok macam mana pula adabnya. Adab azan dan iqamah muazzin, bagi muazzin. Muazzin tu siapa murid-murid? Muazzin ni orang yang melaungkan azan, orang yang menyebutkan lafaz azan. Siapa yang baca azan? Dialah yang kita panggil muazzin. Okey, jadi apa orang yang nak azan ni kena buat? Ada tak orang yang bangun tidur cepat-cepat lari terus azan? Dia mesti ada adab dia. Okey, untuk yang pertama ni kita tengok sebelum apa? Sebelum azan. Sebelum azan tu apa orang yang nak laungkan azan ni kena buat? Okey, yang pertama sekali dia perlu menghadap kiblat. Okey, boleh tak muazzin ni dia nak azan, dia menghadap jemaah, ramai-ramai lagi syok macam penyanyi? Tak boleh. Sunnahnya menghadap kiblat. Jadi nak azan kena menghadap kiblat. Dan yang kedua, sebelum azan perlulah suci daripada hadas kecil dan besar. Jadi kalau dia belum ada wuduk, perlulah ambil wuduk dahulu sebelum azan. Dan yang ketiga, sebelum azan muazzin mesti berdiri. Mesti berdiri dan melafazkan azan juga dalam keadaan berdiri. Selagi mampu untuk berdirilah. Sebabnya kalau tak berdiri tu dia makruh. Okey, seterusnya kita adab azan semasa. Okey, tadi sebelum azan kita dah tahu dia kena buat apa. Jadi semasa azan, tengah azan ni apa pula yang dia kena buat? Okey, yang pertama sekali memalingkan muka ke kanan pada lafaz hayya 'alas solah. Maksudnya macam mana? Bila dia tengah azan ni, hayya 'alas solah, kepala pusing ke kanan. Sambil sebut tu sambil pusing ke kanan. Hayya 'alas solah, pusing ke kanan. Kemudian dan ke kiri pada lafaz hayya 'alal falah. Bila nak azan ni sebut hayya 'alal falah sambil kepala pusing ke kiri. Hayya 'alal falah, kepala pusing ke kiri. Jadi ini sunnah-sunnah semasa azan ya. Okey, itu yang pertama semasa azan. Ke kanan hayya 'alal solah, ke kiri hayya 'alal falah. Seterusnya menyebut lafaz azan dengan tenang. Orang yang baca lafaz azan ni kena tenang. Jangan menggigil-gigil. Ni first time ni kena azan depan orang ramai ni, dekat corong masjid satu kampung dengar. Takut macam mana pun kita kena bertenang. Jangan gopoh. Ni azan dia macam cara dia ngaji laju. Tak nak. Kena tenang je menyebut lafaz azan. Okey, kemudian yang ketiga at-tathwib, iaitu menyebut lafaz as-salatu khairum minan naum semasa azan subuh. Okey, dalam azan subuh disunnahkan kepada kita untuk menyebut as-salatu khairum minan naum. Kalau terlupa, nervous sangat ni nak azan, terlupa tak apa, tapi sunnah untuk kita sebut lafaz ni as-salatu khairum minan naum dalam solat subuh. Okey, dan yang keempat adab semasa azan adalah at-tarji', iaitu menyebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah secara perlahan sebelum melaungkannya. Okey, dalam lafaz azan kan ada kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Okey, jadi sebelum kita nak laungkan tu, kita baca secara perlahan dulu asyhadu an la ilaha illallah, barulah kita laungkan asyhadu an la ilaha illallah.
Sama juga dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum kita laungkan, sebut dulu secara perlahan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kita laungkan. Okey, boleh faham murid-murid? 4 adab semasa azan. Okey, dan seterusnya adab azan dan iqamah selepas. Okey, selepas pun ada adab dia murid-murid. Jadi maksudnya selepas azan, dah lega dah habis azan ni, terus lari. Boleh tak? Tak boleh. Ada lagi adab dia murid-murid, belum boleh lari lagi. Okey, jadi dah habis je azan, la ilaha illallah. Kena buat apa? Yang pertama sekali, berselawat ke atas Nabi. Macam mana nak selawat murid-murid? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi berselawat dulu, dan kemudian yang kedua berdoa. Nak baca doa apa murid-murid? Doa selepas azan macam biasa tu. Okey, sebelum kita sebut lafaz azan, kita tengok lagi adab yang seterusnya. Ada lagi adab murid-murid. Okey, kita lihat adab azan dan iqamah bagi pendengar. Okey, tadi tu adab untuk orang yang melaungkan azan. Jadi sekarang ni kita nak lihat adab orang yang dengar azan. Kita yang dengar azan ni, kita nak kena buat apa? Kita sambung tidur, kita sambung borak, kita ketawa-ketawa. Apa yang kena kita buat sebagai pendengar? Bila kita dengar azan, yang pertama sekali kita kena diam dan menjawab lafaz azan dan iqamah. Diam dan jawab azan. Bukan sambung gosip ya murid-murid. Okey, yang kedua, bila kita dengar azan, kita nak kena berdoa, iaitu bila dah habis je lafaz azan, kita pun berdoa. Doa apa? Itulah dia doa selepas azan. Murid-murid semua dah tahu kan? Okey, mari kita baca sama-sama doa selepas azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Okey murid-murid, selesai sudah adab azan dan iqamah. Seterusnya murid-murid, kita lihat kegunaan azan selain daripada untuk solat. Azan ni juga ada kegunaan dia pada waktu-waktu lain. Nanti kita dengar je azan, waktu solat apa ni? Kita rasa pelik. Jadi kita tengok apa dia kegunaan azan selain daripada waktu solat ni. Okey, yang pertama sekali, azan adalah waktu ketika ditimpa musibah. Musibah tu apa murid-murid? Ada bencana, ada sesuatu perkara yang buruk yang berlaku, jadi kita boleh azan. Contohnya apa dia? Contohnya kebakaran. Ada bangunan yang terbakar, kita boleh azan. Ataupun banjir besar, tiba-tiba sahaja berlaku banjir, kita azan. Jadi untuk keadaan ditimpa bencana pun kita boleh melaungkan lafaz azan. Mudah-mudahan Allah membantu kita mengurangkan musibah itu, Allah menarik balik musibah. Jadi kita boleh kita disunahkan untuk melafazkan azan. Okey, yang kedua, menyambut kelahiran anak. Okey, ini murid-murid biasa dengar kan? Bayi baru lahir, mesti ayah dia lah biasa ngambil kan, dan bacakan
azan ataupun iqamah pada telinga bayi. Okey, ini biasa, okey. Dan seterusnya adalah meredakan ketakutan. Takut apa ni murid-murid? Takut hantu. Selalu kau tengok dekat cerita hantu kan, dia takut hantu dia buat apa? Dia jerit, betul tak betul? Daripada dia jerit tu, lebih baik dia azan, lari hantu. Okey, untuk ketakutan yang biasanya, contoh kita berhadapan dengan binatang buas, tak tahu nak buat apa ni, jadi kita azan. Mudah-mudahan Allah membantu kita menghindari daripada bahaya haiwan liar tersebut. Dia tak nampak kita rupanya. Okey, jadi kita disunahkan untuk azan pada waktu itu. Dan yang keempat, sebelum memulakan musafir. Musafir itu apa murid-murid? Musafir ini adalah perjalanan yang jauh untuk tempoh yang lama. Itu kita panggil musafir. Contoh orang yang nak melakukan haji ataupun umrah, dia nak pergi tempat yang jauh dan tempoh yang lama. Jadi macam tu, orang yang nak pergi bermusafir disunnahkan juga untuk melaungkan lafaz azan. Disunnahkan untuk melaungkan lafaz azan sebelum dia jalan tu lah. Okey murid-murid, Alhamdulillah, selesai sudah tajuk kita pada hari ini. Apa yang Ustazah harapkan supaya murid-murid dapat mengingat lafaz azan serta jawabnya serta adab-adabnya dan dapat diamalkan dalam kehidupan seharian. Sekian sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.